Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah pada kali ini saya akan membaca suratul Insyiqaq daripada juz yang ke-30 dengan menggunakan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah dengan satu wajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله
فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ada beberapa khilaf dalam bacaan riwayat Khalaf berbanding dengan riwayat Hafs al-Asim yang biasa kita baca. Yang pertamanya, semua mad sama ada mad munfasil, mad muttasil atau mad-mad yang lain kecuali mad asli. Mengikut bacaan riwayat Khalaf dari Imam Hamzah dibaca dengan 6 harakat. Apabila bertemu dengan alif lam yang bertemu dengan Hamzah, maka apabila alif lam yang bertemu dengan Hamzah ini berada di dalam satu ayat selain daripada ayat yang terakhir sebelum waqaf, maka ianya dibaca dengan satu wajah, iaitu dengan wajah saktah. Seperti pada ayat yang ketiga, wa idza al-ardu wa idzal ardu muddat, itu bacaan Hafs al-Asim. Maka bacaan riwayat Khalaf Imam Hamzah dari Imam Hamzah dibaca dengan saktah, wa idzal ardu muddat. Saktah ialah bacaan berhenti sekadar 2 harakat dan sambung semula ayat tanpa menggunakan nafas pada nafas yang sama. Begitulah pada perkataan al-insan, ya ayyuhal insan, alif lam bertemu dengan Hamzah, sama seperti diterangkan tadi, dibaca dengan saktah. Dan pada sakit mahsul, huruf yang mati bertemu dengan Hamzah, maka bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah dibaca dengan 2 wajah, sama ada dibaca secara tahqiq seperti bacaan Hafs al-Asim, dan boleh juga dibaca dengan saktah seperti pada ayat yang ke-6, innaka kadihun ila rabbika. Boleh dibaca juga dengan saktah, innaka kadihun ila rabbika. Dan begitu juga pada ayat yang ke-7, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Man utiya, sakit mahsul, huruf yang mati bertemu dengan Hamzah, Hamzah qata'. Maka boleh dibaca dengan 2 wajah, sama ada secara tahqiq seperti bacaan Hafs al-Asim, atau dibaca secara saktah, wa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Apabila tanwin ataupun nun mati bertemu dengan ya dan waw, maka bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah,
boleh ianya dibaca dengan idgham ma'al ghunnah. Bagi bacaan riwayat Hafs al-Asim dibaca dengan idgham ma'al ghunnah. Hisaban yasira. Bagi bacaan Khalaf daripada Imam Hamzah dibaca dengan bila ghunnah, idgham bila ghunnah. Hisaban yasira dimasukkan tanpa didengungkan. Dan pada ayat yang ke-10 sekali lagi kita berjumpa dengan Sakit Mahsul Nun Mati bertemu dengan Hamzah Qata'. Man utiya wa amma man utiya. Boleh bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah boleh dibaca dengan dua wajah sama ada secara tahqiq seperti mana bacaan riwayat Hafs al-Asim, dan boleh juga dibaca dengan saktah man utiya kitabah. Pada perkataan wayasla pada ayat yang ke-12, bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Hamzah dibaca dengan imalah. Wayasli sa'ira. Begitulah pada bacaan pada ayat yang ke 15, bala inna rabbahu. Bala dibaca dengan imalah, bali inna rabbahu kana bihi basira. Pada ayat ke-11, layyahu, nun mati berjumpa dengan ya, maka ia dibaca dengan idgham bila ghunnah. Layyahur. Pada ayat yang ke-19, pada kalimah la tarkabunna tabaqan, itu bacaan Hafs al-Asim. Bagi bacaan riwayat Khalaf dari Imam Hamzah, ba berbaris di hadapan ditukar kepada berbaris di atas. La tarkabanna tabaqan an tabaq. Dan pada ayat yang ke-20, Hamzah mufrad la yu'minun diibdalkan kepada waw mad. Jadi la yu'minun kepada la yu'minun. Pada ayat yang ke-21 perkataan alaihimul Quran, alaihim, himu, ha berbaris di bawah. Bagi bacaan riwayat Khalaf ditukar daripada baris ha berbaris di bawah kepada ha berbaris di hadapan. Ha berbaris hadapan. Alaihimul kepada alaihumul Quran la yasjudun. Pada ayat yang ke-24 pada perkataan bi'azabin alim, sakit mahsul tanwin ada nun mati bertemu dengan hamzah qata', maka bagi apabila ianya berlaku di hujung ayat sebelum waqaf, maka bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah, ianya boleh dibaca dengan tiga wajah. Yang pertama boleh dibaca dengan tahqiq, sama dengan bacaan riwayat Hafs al-Asim, bi'azabin alim, dibaca dengan izhar. Ataupun dibaca dengan naqal, bi'azabin alim, atau dibaca dengan saktah, bi'azabin alim. Saya membaca dengan satu wajah saja tadi. Saya baca dengan naqal. Dan akhir sekali pada ayat yang ke-25 perkataan lahum ajrun ghairu mamnun, juga sakit mahsul, huruf yang mati, mim mati ni menjamak yang mati di sini, bertemu dengan hamzah qata', lahum ajrun. Ianya berlaku di pertengahan ayat, maka ianya dibaca dengan dua wajah saja, sama ada dibaca secara tahqiq seperti mana bacaan riwayat Hafs al-Asim, lahum ajrun ghairu mamnun, baca secara izhar, atau dia baca secara saktah bagi bacaan riwayat Hafs al-Asim, bagi bacaan riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah, lahum ajrun ghairu mamnun. Alhamdulillah. Itulah sedikit secara ringkas penerangan mengenai khilaf bacaan dalam suratul Insyiqaq juz yang ke-30 ini, mengikut bacaan riwayat Khalaf daripada
Iman Hamzah. Iman Hamzah dikenali sebagai bacaan dikenali sebagai qiraat Hamzah. Berbanding dengan bacaan riwayat Hafs biasa kita baca daripada Iman Asim yang dikenali sebagai qiraat Asim. Alhamdulillah, semoga ianya menjadi sesuatu yang bermanfaat, terutamanya kepada diri saya sendiri, dan insya-Allah menjadi sedikit panduan kepada sahabat-sahabat Al-Quran yang mula nak menjinakkan diri dengan Al-Quran wal Qiraat, untuk membaca Al-Quran dengan riwayat-riwayat dan qiraat daripada imam-imam qiraat yang mutawatir. InsyaAllah apabila tuan-tuan dan puan-puan bertalaqi dengan guru-guru yang mahir, yang pakar dalam bidang Al-Quran wal Qiraat, insya-Allah semoga dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mudah memahami usul-usul bacaan, kaedah-kaedah bacaan, khilaf-khilaf yang berlaku ataupun khilaf huruf yang berlaku dalam riwayat-riwayat imam-imam daripada imam-imam qiraat yang masyhur dan mutawatir ini. Salam persahabatan daripada saya, Haji Terengganu, daripada syarikat Raudhah Jaya Travel Tour Sdn Bhd, di mana kami menyediakan pakej-pakej umrah pada setiap bulan, insya-Allah. Siapa yang berhajat untuk menunaikan umrah bolehlah menghubungi syarikat kami Raudhah Jaya Travel Tour Sdn Bhd, atau terus menghubungi saya di talian 0199367657, pejabat urusan Raudhah Jaya bagi daerah Kuala Terengganu dan sekitarnya, berada di tingkat atas 7-Eleven, Jalan Tun Adis, Kampung Adis, Kuala Ibai. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafna al-ajr hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.